Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 11 hari ini akan menjelaskan tentang kepercayaan dan adat budaya orang asli Jakun, Temuan dan Mahmeri. Terdapat 3 suku kaum orang asli yang akan dijelaskan oleh kami pada hari ini, iaitu pertamanya adalah suku kaum Jakun, yang kedua adalah suku kaum Temuan dan yang terakhir iaitu ketiga adalah suku kaum Mahmeri. Pertamanya iaitu suku kaum Jakun asli. Jakun iaitu suku Jakun atau orang Ulu ini merupakan orang asli dari puak Melayu Proto yang terdapat di Pahang serta negeri Johor. Mereka ini dikelaskan sebagai pra-Melayu dari Mongolid Selatan iaitu Yunan selatan kepada China. Jakun ini turut terbahagi kepada dua iaitu Jakun di hutan dan Jakun di tepi laut, di mana ianya turut dikenali sebagai orang laut ataupun orang kuala. Seterusnya adalah kepercayaan kaum asli orang Jakun. Yang pertamanya iaitu hari perayaan. Perayaan ini dilakukan ketika cuti Tahun Baru Cina dan mereka memuja dan menjauhkan diri dari segala bencana untuk kampung dan semua penduduk kampung yang ada. Dan perayaan ini ditetapkan dan didahului oleh Tok Pawang dan Bomoh kampung. Orang luar tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke kampung ini ketika upacara sedang dijalankan, dan kawasan upacara juga dipasangkan dengan sangkak dan disediakan tempat makan bagi hantu dan syaitan-syaitan yang disembah. Penduduk lain yang diketuai oleh ketua kampung menyediakan makanan yang agak luar biasa seperti lemang, kuih muih dan juga lauk-lauk yang lazat. Dan ketika 3 hari istiadat ini sedang dijalankan, orang kampung adalah dilarang sama sekali untuk mencangkul serta membajak tanah. Mereka juga tidak dibenarkan mandi secara riuh rendah serta memetik segala daun yang hidup. Serta batang pisang dan kulit kayu adalah dilarang sama sekali daripada dikupas, dan mereka juga membenarkan orang kampung lain untuk masuk ke kampung yang telah dibela. Seterusnya adalah aktiviti berjerum. Orang Jakun masih percaya kepada hantu, keramat, dewa-dewa dan adat istiadat mengubat secara berjampi. Dan aktiviti ini diadakan di tempat berpuaka seperti batu besar, gua batu, lubuk sungai, pokok-pokok seperti pokok senah, pokok beringin, arang-arang merbau dan meranti. Pada hari itu, mereka akan menurunkan segala ilmu tangkal jampi serta kepandaian bomoh kepada individu yang telah terpilih. Bomoh-bomoh juga akan menurunkan kepada bakal bomoh baharu tentang segala ilmu pengetahuan yang mereka ada. Dalam perubatan kaum Jakun, mereka menggunakan 3 orang sekurang-kurangnya, iaitu bomoh, penjaga kakas dan tukang pukul rebana. Mereka ini menggunakan alatan-alatan seperti kapur sirih dan pinang, kemian, betih, bonglai, tepung beras dan alatan permainan anak hantu. Bomoh akan menggunakan beberapa lagu untuk memanggil anak hantu. Betih akan dicampakkan ke arah bomoh apabila anak hantu telah masuk ke dalam badan bomoh. Bomoh akan menyanyi dalam bahasa yang sukar difahami dan rebana dipukul mengikut rentak bomoh. Bomoh akan ambil penyakit ketika upacara berlangsung. Penjaga kakas akan membantu bomoh dengan memberikan alatan. Upacara berakhir apabila betih dicampakkan ke bomoh bertujuan menghalau anak hantu keluar daripada bomoh. Dalam perkahwinan suku Jakun, rombongan mersik yang dihantar diketuai oleh ketua keluarga pihak lelaki bersama Tok Batin. Proses merisik ini dilakukan secara rahsia, hanya diketahui belah lelaki dan perempuan. Upacara meminang serta hantaran diikuti dengan penetapan tarikh majlis perkahwinan apabila kedua belah pihak mencapai kata sepakat. Cincin belah rotan digunakan sebagai tanda pertunangan, pengeras satu suku dan kelengkapan sebersatu. Rombongan peminangan terdiri daripada ibu bapa pihak lelaki, saudara mara terdekat dan Tok Batin. Tok Batin bertindak sebagai saksi dan penasihat adat perkahwinan. Jemputan dibuat terhadap sahabat handai, rakan-rakan dan jiran-jiran. Kedua belah pihak berkumpul di rumah pengantin perempuan sehari sebelum. Mengikut adat di atas pelamin, pengantin perempuan duduk di belah kiri dan pengantin lelaki di belah kanan. Masyarakat orang asli menganggap perkahwinan sebagai sesuatu yang suci dan perceraian sebagai sesuatu yang durjana. Seterusnya, suku kaum orang asli Temuan. Suku ini merupakan suku keempat terbesar di dalam hierarki kaum orang asli. Mereka merupakan puak Melayu Proto yang terdapat di Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sukuan bagi golongan Temuan. Pada awalnya tinggal di kawasan lembah, namun kini mempunyai perkampungan sendiri.
Bagi perubatan kaum temuan pula, mereka pandai dalam bidang perubatan tradisional, jadi orang daripada juga menggunakan perkhidmatan bomoh orang asli temuan. Antara penyakit yang diubati ialah demam panas, cerit-berit, darah beku, penyakit pinggang dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan khidmat minyak pengasih dari bomoh orang asli temuan. Minyak pengasih merupakan jualan terlaris dari bomoh suku kaum ini. Minyak pengasih dipercayai mampu mengembalikan orang tersayang ke pangkuan mereka. Seterusnya, perkahwinan bagi kaum temuan. Pada hari pertunangan, pihak lelaki akan menghantar tanda kepada si gadis berupa sebentuk cincin. Langkah bendul ialah apabila adik dipenang dahulu, maka persalinan dan pemberian sama perlu diberi kepada si kakak. Hantaran dan belanja hangus ditentukan oleh keluarga si gadis mengikut darjat keturunan. Belanja hangus ialah belanja hantaran oleh pihak lelaki yang akan digandakan semasa majlis perkahwinan. Tiada denda dikenakan jika berlaku putus tunang oleh pihak lelaki, dan pihak si gadis perlu memulangkan cincin, tanda dan persalinan. Manakala pihak si gadis yang memutuskan pertunangan, denda akan dikenakan, dan dendanya ialah pihak si gadis perlu membayar balik 2 kali ganda hantaran oleh pihak lelaki. Pada hari majlis persalinan, pihak lelaki akan diiringi oleh sanak saudara, paduan kompang dan gesekan biola di rumah pengantin perempuan. Juru kerah iaitu juru nikah akan melaksanakan akad nikah. Upacara makan sirih dan merokok dijalankan dengan pengantin lelaki menyuap sirih ke mulut pengantin perempuan sambil merangkul bahu pengantin perempuan. Kepercayaan kaum temuan ialah animisme. Mereka mempercayai bahawa tidak boleh mendengar bunyi pelik di tengah hutan atau waktu malam kerana dipercayai akan dimakan harimau. Kedua, mereka tidak dibenarkan main di tempat keras dan ada penunggu kerana dikhawatiri keteguran, terutama pada waktu hujan dan senja. Seterusnya, mereka tidak boleh kencing di atas batu yang ada penunggu kerana dipercayai akan datang mudarat seperti susah membuang air kecil dan sakit berpanjangan. Selain itu, apabila menanam uri bayi, tidak dibenarkan menoleh ke belakang kerana dipercayai mata anak akan juling. Kelima, mereka tidak dibenarkan datang ke rumah jika ada tanda tertentu seperti daun-daun, bunga atau kayu berpalang yang menunjukkan rumah itu dalam pantang berubat orang sakit. Terakhir, tetamu dilarang melafazkan perkataan sakai, orang hutan, orang bukit, rakyat kerana ia adalah satu penghinaan bagi masyarakat suku temuan. Perayaan kaum temuan. Perayaan pertama yang diraikan oleh kaum temuan ialah Tahun Bahaw. Aktiviti dijalankan pada Tahun Bahaw ialah persembahan alat muzik, tarian sewang dan juga tarian ronggeng. Hidangan-hidangan yang dihidangkan ketika Tahun Bahaw ialah lemang, kuih muih, ketupat, rendang ayam, nasi pulut, nasi minyak dan lain-lain. Seterusnya, kaum temuan juga merayakan musim buah-buahan. Musim buah-buahan disambut setelah selesai musimnya. Majlis tari juga diadakan sebagai tanda kesyukuran. Dan akhir sekali ialah sambutan tetamu. Disambut apabila orang daripada luar datang ke penempatan mereka. Disambut dengan permainan alat-alat muzik seperti kongkong, tungtun dan genggong. Persembahan tarian tradisional seperti tarian siamang tunggal dan tarian limau manis juga diadakan. Kaum Mahmeri. Kaum Mahmeri ataupun dikenali sebagai orang laut. Dalam istilah, Mahmeri disebut sebagai bersisik. Ia memiliki status penduduk terawal yang telah mewarnai negara kita. Ia juga dipercayai berhijrah dari pulau-pulau di selatan Johor ke pantai-pantai negeri Selangor kerana melarikan diri daripada musuh. Sambung kepada adat-adat kaum Mahmeri. Yang pertama, kaum Mahmeri mengamalkan adat resam dalam majlis perkahwinan yang mirip dengan orang Melayu. Ia juga mengamalkan aktiviti ziarah menziarahi sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai.
khususnya di hari perayaan, ia juga menyambut semua perayaan agama yang terdapat di negara ini. Beralih kepada kepercayaan kaum Mahmiri, 60% daripada kaum ini masih mengamalkan kepercayaan nenek moyang ataupun lebih dikenali sebagai agama animisme. Ia juga mempercayai bahawa kuasa tertinggi ialah Tuhan dan kedua tertinggi ialah nenek moyang. Ia juga mempercayai bahawa roh mempunyai sifat yang sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Penyediaan sajian makanan sebagai hidangan kepada roh-roh tersebut, dan juga roh dibahagi kepada dua, iaitu roh baik dan roh jahat. Dan akhir sekali, roh yang paling dihormati oleh mereka adalah roh-roh raja mereka ataupun roh-roh ketua suku kaum mereka.